Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk kelas 5B, cikgu pun ingat lupa. Tadi ada rakan kamu kata dah sampai alkin. Tapi cikgu akan bermula dengan alkin lah, tapi secara ringkas sahaja. Okey, kamu boleh rujuk buku teks masing-masing. Di samping itu kena ada buku nota lah untuk mencatat perkara-perkara yang penting yang biasa boleh keluar dalam peperiksaan ya. Okey, alkin, nak kenal alkin, dia adalah unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon is, what is unsaturated? Okay, the hydrocarbon have double covalent bonds between carbon atoms. Iaitu it has double covalent bond. Okay, tetapi yang ni biasa pelajar tertinggal lah, iaitu between carbon atoms pun kena mention lah. Okay, kalau tak mention between carbon atoms ni, silap-silap boleh salah. Okey, dia ada functional group. Okey, functional group ni iaitu double bond between carbon atoms. Okey, functional group ni adalah sebenarnya tempat di mana tindak balas kimia berlaku. Dalam satu molekul hidrokarbon tu, bukan semua kawasan berlakunya tindak balas. Ada satu kawasan saja yang berlaku tindak balas, iaitu double bond. Okey, yang mana double bond ni dia akan pecah, dia akan crack, dan bahan lain boleh masuk ke dalam dia lah. Yang lain tak sesuai, sebab yang lain semua tu dah penuh. Yang double bond ni masih boleh dimasukkan lagi. Itu tempat functional group tu. Okey, kemudian dia ada general formula. Formula ARM dia. Yang mana kalau kita masuk, kita nak tahu etin, propin, butin, kita masukkan saja dia punya bilangan. Contohnya kalau kita nak contohnya pentin. Pentin bermaksud karbon dia ada 5 kan. Karbon dia ada 5. Jadi kita masukkan saja kepada formula tu. Okey, cikgu cuba tulis. Okey, pentin kita tahu molekul itu mempunyai karbon dia mengandungi 5. Maka okey, kita dapatkan formula ARM dia. N ni maksudnya adalah number of carbon atom. So kita masukkan saja apa yang kita nak, maka kita akan dapat C5H10. Okey, itulah formula molekul dia daripada formula ARM, molecular formula. So we can get the molecular formula from the general formula. Okay, as you know that each homologous series have their own general formula. Okay, what is the general formula for alkane? CnH2n plus 2. Okay, so alkane also have their own general formula. But for alkene, untuk alkene, unsur molekul yang paling kecil mesti bermula dengan etin. Mesti bermula dengan etin, kerana dia mesti at least have double bond, carbon double bond. Means at least the smallest molecule must have 2 carbon atom. Means the smallest molecule is 2 what? 2 is etin. Etin, not start from methane. Okay, alkene ni dia start mesti bermula dengan etin. Sebab dia ada double bond, iaitu ada 2 double C. Okay, double bond between carbon atom. Okay, beza sikit dengan alkane. Alkane boleh bermula dengan methane kerana dia tak ada double bond. Okay, cikgu rasa kita dah bincang benda ni kan. Ni sebagai
pulang kaji sedikit lah. Okey, seterusnya okey, ini contoh kita panggil structural formula dia. Structural formula. Okey, kita tengok apa lagi ada di sini. Root name, okey, kita tengok sini. Root name obtain, root name ni apa? Nama asas dia lah. Obtain from the longest carbon chain, and we add in to the root name. Okay, kenapa in? Because it is a member of alkene homologous series. Okay, ini kamu dah tahu lah ni. So dalam buku nota kamu, cikgu rasa kamu dah buat, tapi kalau tak buat lagi, kamu buat ni lah ni. Apa nama? Cuba buat struktur formula untuk alkene, first 9 members of alkene. Okay, cikgu rasa kamu dah buat. Cuma untuk permulaan ni, cikgu nak kamu letakkan double bond tu di awal form molekul ini. Sebenarnya dia boleh saja di bahagian-bahagian mana, tetapi bila kita letak bahagian-bahagian lain, nama dia akan berubah. Untuk peringkat awal, kamu letak di hujung. Okey, cuma hati-hati dengan apa nama ni, menulis atau melukis structural formula ni. Sebabnya bila kamu dah buat double bond, hati-hati sebab karbon dia punya maksimum punya bond mesti ada 4. Nampak sini, ada 1, ada 2, 3, 4. Ada 4. Jangan kamu buat satu lagi form dekat sini. Kalau dekat sini dia dah lebih, salah. Okey. Okey, kita teruskan satu lagi. Alkene tadi dah habis secara ringkasnya. Okey, pengenalan alkene. Nanti kita akan bincang lebih panjang dalam sifat kimia homologous series setiap ahli ni. Kita pergi yang seterusnya. Ni apa nak sebut macam mana, alkyne ni kot ni. Okey. Ini alkyne ni satu silibus yang baru bagi kamu, bagi cikgu lah. Sebab sebelum ni tak ada. Cikgu pun sebenarnya taklah baru, sebab masa cikgu belajar dulu ada benda ni, alkun. Cikgu belajar dalam bahasa Melayu dipanggil alkuna. Ni alkyne ni kot. Kalau bahasa Melayu alkuna. Okay, apa itu alkuna? Dia juga adalah unsaturated hydrocarbon. Cumanya dia ada triple covalent bond between carbon atom. Tadi double bond kan, triple covalent bond between carbon atoms. Okay, macam ni. Ni triple covalent bond. Jadi karbon ni dah automatic dah ada 3, jadi cuma dia ada 1 saja. 1 ni biasanya dia gabung dengan karbon lah, ataupun boleh saja dengan hidrogen. Kalau molekul yang kecil tu dia gabung hidrogen lah. Kalau molekul yang panjang, dia akan bergabung dengan karbon yang lain. Okay. Dan itu juga adalah sebagai functional group. Okay. As I mentioned before, functional group is a place that where the chemical reaction took place. Okay. Okay, so this is the general formula. Okay. Actually, I want all of you write each homologous series from alkane, alcohol. Okay, what is the functional group? And the general formula. It can come out in your exam and ask you what is the general formula, okay, of certain homologous series. Okay, so for general formula is C, okay, ini lain sikit, CnH2n minus 2. CnH2n minus 2. So N start from 2 means it start from, dalam bahasa Melayu, ituna lah. Bahasa Inggeris ni kita tak pasti. Ethyne kot, ethyne.
So let's look at the structural formula. So this is the structural formula of ethine. Okay, so this here you can see a photograph shows the application of ethine gas for metal cutting. So this is the model of ethine molecule. Okay, how do we name it? Same as before, but at the end you replace. Tengoklah, kalau dia ada 2, maksudnya bermula dengan it, at. Kalau ada 4, bermula dengan boot. Tetapi last kali itu kita gantikan dengan yne ni, ine kot. Jadi ethine, butine. Mungkin kot. Okay, so itu secara ringkas. Buatlah juga untuk structural formula. Kalau kamu buat ni, kamu akan mahir dalam buku nota kamu. Okey, sediakan satu ruang untuk kamu. Tapi dekat sini dia suruh kata for the 6 members of alkyne. 6 sajalah. Okey. Ada apa ni? Ada ni. Kita lihat, mungkin boleh ni. Kita tengok ni sekejap lah. Tadi bila cikgu tekan tu dia keluar kat sini ya. Ni nampak bahasa Melayunya ituna, kecil pula. Kita besarkan lagi. Okey. Ituna, propuna. Okey. Dia buat sampai 6 saja. Sini. Sama ada kamu letak dia di hujung atau di awal pun boleh, mana-mana. Di tengah tu elakkan, boleh, tapi kita baru belajar ni, kita letak untuk mudahkan kita letak ke awal atau hujung ya. Okey. Okey, seterusnya kumpulan alkohol. Alkohol yang kita bincang tadi itu kategori organic substance, tetapi lebih spesifik yang tadi adalah hydrocarbon. Kenapa hydrocarbon? What is hydrocarbon? Organic substance that contains carbon and hydrogen only. So that is hydrocarbon. But alcohol is not hydrocarbon. Does not mean that it does not has carbon and hydrogen. It has, but dia ada juga carbon hydrogen, tetapi dia ada extra, dia ada oksigen. Jadi bila ada extra oksigen ni atau apa saja unsur, dia tidak kategori hydrocarbon lah, dia jadi non hydrocarbon. Okey, dia ada beza dia ada OH. Dia ada OH ni. OH ni bukanlah hidroksida. Dia hidroksil, kita panggil dia hidroksil. Dan dia pun bukanlah ada sifat alkali pun bukan. OH ni bukan bersifat alkali. Dia adalah hidroksil. Okey, formula dia kamu catat dalam buku nota kamu. General formula dia CnH2n tambah 1 OH. Ini boleh bermula dengan satu ni bermaksud adalah metanol. Alkane dia ada methane, alkene tak ada methane, alkyne pun tak ada methane, tetapi alkohol dia ada metanol metanol. Okey, kita tengok. Ni structural formula dia. Mesti ada OH ni dalam kamu punya formula, mesti ada OH. Okey, kita bilang ada berapa form structural formula. Apakah molecular formula dia?
kita bilang lah C1, 2, 3. Jadi C3 H H ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. H7. Okey. Tambah OH. Ada satu lagi kena sediakan ruang untuk OH. Jadi apa nama dia? C3. 3 ni propan. Jadi nama dia propanol. Propanol. Nama sama, cuma belakang dia kamu gantikan dengan ol sebab dia kumpulan alkohol. Okay. Sama juga dengan ni, buat permulaan kamu kamu letak dia di awal atau di hujung. Sebenarnya kita boleh letak di mana-mana. Okay, ada beberapa cara kita nak lukis. Cikgu tunjuk kamu. Tapi kena hati-hati, alkohol ni kena hati-hati sikit. Okey, tengok cikgu bagi 3 contoh bagaimana nak tulis. Mana-mana pun boleh. Cuma hati-hati sikit. O ni dia sebenarnya ada 2 double bond. Ini bermaksud O ni, sebab dia O ni dia ada 6 kan. Maksudnya dia perlu kongsi lagi 2 pair. Jadi bermaksud satu dikongsi dengan C, satu lagi dikongsi dengan H. Maka cukuplah O ni ikatan bond dia ada dua bond kan, covalent bond. Sama dengan ni kalau kamu nak buat macam ni pun boleh, tak ada masalah. Cuma yang ni nampak macam betul tapi salah. Kenapa? Sebab kedudukan dia tak betul. Okay, sepatutnya O ni mesti berada di bawah. Ini maksudnya C ikat dengan H satu, H ikat dengan O. Bermaksud H ni ada 2 double bond, ada 2 bond. Mana boleh kan? H hanya ada 1 bond. Di sini bermaksud O ni hanya ikat satu je H. Sepatutnya O ni ada 2 bond. Jadi ni salah. Jadi ini kena bawa ke sini, ke tengah. Maksudnya bond ni mesti terletak pada O macam ni. Ini salah. Itu cikgu cakap kena hati-hati sikit alkohol ni. Mungkin kita boleh buat silap. Kedudukan struktur O tu mesti di bawah C dan dia akan bergabung dengan H. Jadi boleh dapat 2. Okey, kalau kamu rasa cikgu cakap laju sangat, kamu boleh bacalah balik kan. Baca dan tulislah, latihkan diri, mahirkan menulis structure formula dia, molecular formula dia, dan hafal lah dia punya molecular formula dia. Okay, sebenarnya O ni pun sama juga, dia boleh terletak mana-mana. Bila letak mana-mana, nama dia agak beza sikit. Nanti kita akan belajar nama dia. Nampak? Sini ada dia ajar cara nak, ya seperti mana cikgu cakap tadi lah. Okay. Okay. Mungkin cikgu berhenti sekejap. Nanti cikgu akan sambung balik tentang asid karboksilik. Okay, kumpulan asid karboksilik. Okay, itu saja kelas untuk hari ini. Terima kasih.